Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Leluhur's Podcast. Special episode. With me, Bilal. And me, Ahyat. And untuk special episode ini adalah episod yang kedua bagi special episode on Rabiul Awal. Membincangkan mengenai Maulud ataupun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, Ahyat. Yep. Episod sebelum ini kita ni cakap pasal boleh ke indah meraihkan sambutan kelahiran Nabi SAW itu, Maulid itu. Kemudian kita ni juga sudah cakap mengenai what's the point of celebrating kelahiran Nabi SAW. Sekali ada kita ni selitkan mengenai apa yang akan dicapai ataupun apa kaitan kita ni dengan Nabi SAW itu. So, soalannya masa ni, apa kan sebenarnya kaitan itu? Ataupun apa sebenarnya yang akan kita dicapai itu? Ini kita ni akan masuk lebih lanjut lah daripada apa yang sudah kita ni cakap masa episode 1. Ya. Sebab seingatku pada episode 1, special episode. Pada special ataupun part 1 lah daripada special episode itu. Ada sedikit kita ni membincangkan lah yang bahawa apa yang kita nak expect kita ni dapat daripada sambutan Maulid itu ialah pertambahan dari segi ni kita ni time itu rasa kesyukuran itu, dan dari sana kita ni punya pengenalan arah Nabi itu bertambah, cintanya bertambah, dan rasa usahakan mengikut sunnah itu bertambah kan. Artinya di sana ada secara umumnya 3 lah yang kita ni sebutkan. So ia membawa ni kepada satu perkara ataupun satu tajuk yang ali-ali lagi ataupun yang boleh diali-alikan lah, iaitu siapa ataupun apa sebenarnya kaitan Nabi SAW itu dengan kita ni lah sebagai seorang Muslim dan sebagai umatnya, dan dalam kehidupan kita ni lah macam. Walaupun kita ni sudah jauh zaman kita ni dengan zaman Nabi. Dan itu sebenarnya poin utamanya ialah itu kan. Artinya macam mana kita ni yang telah berada pada zaman yang sudah berlalu mungkin 1400 lebih tahun daripada zaman Nabi SAW. Macam mana kita ni punya kaitan dengan dia macam tu. Sebab awal akhir secara umumnya kita ni tahu bahawa nama Nabi SAW itu memang ada dalam 2 kalimah syahadah. Kan artinya kalau tadi balik semula ke asal kepada keislaman kita ni, iaitu mengakui 2 kalimah syahadat. Tadi akan dapati bahawa dalam 2 kalimah syahadat itu ada 2 bahagian. Bahagian pertama kita ni mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah Taala, dan bahagian kedua kita ni mengatakan bahawa Muhammad itu ialah Rasulullah. So separuh daripada kita ni punya keislaman itu ataupun pengakuan syahadah kita ni itu berkisar mengenai Nabi Muhammad SAW itu. Jadi in a way memang ada kaitan itu. Cumanya dalam perbincangan kalian ni ataupun dalam kita ni punya sesi kalian ni, podcast ni, kita ni akan masuk lebih dalam lagi kepada apa kaitan itu. Artinya secara umumnya mungkin setiap orang yang mengaku dirinya Islam, ia akan ada some sort of kenal lah dengan nama ni sekurang-kurangnya, dan ia akan ada sort of macam tahu yang ada kaitan antara kita ni dengan orang ni. Tapi dalam episod ini kita akan menjelaskan lagi dari sudut mana sebenarnya kaitan itu. Adakah sekadar bahawa ia tu postman saja arah tadi kan, artinya okey, ia sudah sampaikan apa yang ia sampaikan dan singan sana saja kan, dan lagi ada kaitan. So kalau cuma tu saja apa guna kita ni bermaulid itulah kan. Tapi kita ni individu cuma tu. Sebab tu kita ni bukan terpaksa lah, kita ni mau untuk membincangkan benda ni dengan lebih dalam lah kan. Bertitik tolak daripada apa yang tadi bincangkan dalam part pertama, part 1 sebelum ni. So secara umumnya ia balik semula kepada hakikat ataupun fakta bahawa ada 2 perkara lah. Kita ni boleh identifikasi diri kita ni dengan 2 perkara. Satu, kita ni tu hamba Allah Ta'ala, dan yang kedua, kita ni tu umat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi itu
identiti utama kita ni lah sebagai seorang manusia dulu. Artinya kalau kita ni kan mengidentifikasi diri kita ni sebagai siapa, artinya masalah identiti ni, cara tadi define diri kita ni, yang paling utama dulu selepas kita ni tu manusia ialah bahawa kita ni tu hamba Allah Ta'ala, dan kemudian bahawa kita ni tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya oleh sebab kita ni hamba Allah Ta'ala, dari sana akan masuk ke yang kedua tu, which is umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada fakta kita tu hamba Allah Ta'ala, kita ni tahu bahawa Allah Ta'ala ni ada mengutus Rasul ataupun utusan untuk menyampaikan dia punya hukum hakam dan perintahnya. Jadi dari sana kita ni mula beralih ke siapa Rasul ataupun utusan yang dijadikannya perantara antara kita ni dengan ke dia. Masuk ke Rasul tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada tanggungjawab ataupun hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ni tunaikan atau. Maka apabila kita ni simplify, kita ni ringkaskan, kita ni ambil dan kita ni observe segala nas-nas daripada Quran sama sunnah, melihat dan macam mana hubungan sahabat contohnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan dapati bahawa ada 3 lingkaran lah kalanya kita ni, 3 bulatan yang boleh menjadi simbol kepada hubungan tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi yang pertama sudah tentu ialah kenal, artinya tahu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, artinya mengetahui biodata, mengetahui sifat-sifat, sama ada sifat-sifat fizikal, mengetahui sifat-sifat akhlak yang berbentuk akhlak, mengetahui cerita, contohnya kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa peristiwa yang dihadapinya, mengetahui bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang sekelilingnya, berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan sahabat, berinteraksi dengan masyarakat dan lain-lain, dan berinteraksi malah dengan umatnya sendiri yang kejauhan ni, kita ni contohnya. Itu ialah lingkaran pertama. Dan kenal atau tahu kita ni siapa Nabi itu. Dan dalam Al-Quran memang disebut am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, ya Allah Ta'ala. Dia bila Allah Ta'ala menceritakan mengenai orang kafir, ya Allah Ta'ala, ataukah mereka tu indah kenal akan Rasul mereka, dan kerana tu mereka ingkar kepadanya. Jadi difahami daripada ayat itu yang kita ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengenali siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang akan membuahkan ketaatan lah, maksudnya selepas itu. So itu lingkaran pertama, kenal itu. Dan lingkaran pertama ni ia berhubung kait dengan suatu konsep, iaitu ilmu pengetahuan sebenarnya. Kan nanti kalau tadi melihat kepada ilmu-ilmu Islam, kita akan dapati bahawa ada ilmu-ilmu khusus yang ditulis oleh ulama kita ni mengenai ni lingkaran ni. Ilmu sirah, kan, artinya kitab-kitab sirah yang ditulis. Tadi ada ilmu syama'il, kan, artinya Imam Tirmizi contohnya antara yang terawal mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada secara fizikal ataupun secara akhlak contohnya. Dan malah segala sisi kehidupannya lah, kehidupannya sebagai seorang manusia, apa makanannya, caranya makan, cara berjalan dan lain-lain, kan. Artinya itu semua termasuk dalam suatu ilmu yang dinamakan sebagai syama'il, dan syama'il ni termasuk dalam lingkaran yang pertama ni, kenalan ni. Dan apa beza sama sirah? Sirah lebih kepada peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari, malah bukan daripada lahir, malah daripada sebelum dia lahir, untuk membagi tahu kita ni konteks zaman atau kan macam mana. Dan kemudian ialah daripada dia lahir sampai dia wafat, dan kesan daripada kewafatannya tu biasanya masuk arah satu ilmu namanya ilmu sirah tu. Kemudian ada namanya ilmu fadail. Fadail ni kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas sekalian manusia yang lainnya, termasuk sekalian para nabi dan rasul yang lain, kan. Dan kemudian ada ilmu namanya dalail. Dalail ni ilmu berkaitan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa sahaja mukjizat perkara-perkara yang melanggar hukum adat ataupun hukum saintifik yang pernah berlaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan dalil dan bukti akan kebenaran kenabiannya tu ataupun kerasulannya tu, kan. So semua ni disusun, dan itu yang menjadikan ia sebagai lingkaran yang pertama. So kalau kita ni kan
apa tu namanya, mengetahui apa hubungan tani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali ialah kenal. Dan cuma nak kenal dengan of course pengetahuan lah kan. Nanti kita ni mengetahui pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan masa ni ia ataupun kita ni jauh sudah daripada zamannya. So cuma nak kan mengenali Nabi, of course bukan dengan berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara direct lah kan. Malah melalui ilmu ataupun pengetahuan, dan ulama kita ni sudah banyak berkhidmat dengan ilmu-ilmu ni, dalam ilmu-ilmu ni kan. So jadi untuk menghasilkan lingkaran pertama, mau tidak mau mesti dengan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang khusus atau kan. Atau lingkaran yang pertama. Okey, kejap. Kau cakap tadi dalam lingkaran yang pertama tu kenal atau ia mengandungi beberapa apa namanya cara lah. Terus macam ataupun kriteria. Macam tahu siapa, biodatanya, tahu macam mana ia berinteraksi, tahu macam mana apa akhlaknya, rupa bentuknya tiap apa. So adakah itu mesti dihasilkan semua ataupun mencukupi macam kita ambil satu saja ataupun apa aku kan tahu fizikalnya saja, aku kan tahu akhlaknya saja, tapi in tahu full name-nya sampai ini moyang apa tu. So adakah cuma tu maksudnya? Sudah tentu standard yang sepatutnya ialah kita ni makin banyak kita ni tahu, makin kuat lingkaran kenal kita ni tu. Artinya semakin sempurna kenal tani akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin baik. Ataupun buat masanya tidak cuma itulah. Semakin kenal makin semakin baik. Tapi of course adalah tadi kan dapat expect yang semua manusia tu sama ia punya kemampuannya kan. Artinya of course ada sebagian orang yang telah menghabiskan ataupun boleh menghabiskan masa dan umurnya untuk semata-mata berkhidmat dan mengetahui akan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada yang contohnya orang-orang biasa paling kurang ada usaha untuk mengenali itu kan. Artinya dia orang pada setengah masa ataupun pada masa-masa yang tertentu ia meluangkan sedikit ia punya usaha dan masanya itu untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang merupakan mewakili separuh daripada dua kalimah syahadat atau kan. Jadi artinya kalau tadi kita berbincang pasal standardnya sepatutnya semakin banyak kita dikenal semakin bagus. Tapi dalam masa yang sama, adakah kita di-expect semua orang untuk cuma tu? Tidak juga. Sebab sama macam ilmu lain juga kan, ia ada ilmu yang berbentuk takhasus. Artinya ada orang memang orang yang mengkhususkan dirinya untuk mengkaji ilmu atau bidang itu. Memang ada, sebab tu ada ulama tadi menulis mengenainya kan. Tapi pada kadar orang awam, sekurang-kurangnya diorang mengetahui dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sekurang-kurangnya dapat membezakan ataupun dapat mengetahui kadarnya lah. Apa kadar ataupun derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan ada pengetahuan secara gambaran umum lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dan kalau diorang menambah di atas satu, maka itu lebih baik. Tapi memang jadi itu untuk kalau menjawab pertanyaan itu lah kan, adakah perlu, tadi kita katakan perlu tapi bisa sebab perlu, kalau maksudnya perlu tu wajib, indah lah kan. Kadar yang wajib adalah kadar yang paling asas mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad ialah anak Abdullah contohnya, yang lahir di Makkah pada tahun sekian-sekian. Artinya sekurang-kurangnya artinya orang tu tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun utusan terakhir dan lain-lain kan. Walaupun mungkin ia dah tahu contohnya nama keturunan Nabi sampai Adnan contohnya, ataupun ia dah tahu berapa orang isteri Nabi ke, dan lain-lain. Tapi paling kurang kadar wajibnya ialah ia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara umum siapa. Sebab kan dalam kalimah syahadat tadi mesti jelas siapa yang kita ni cakap as Rasul Allah Ta'ala ni dari segi akidah. Tapi adakah wajib tahu seluruh ia punya kisah dan lain-lain, atau indah wajib tapi bisa Tapi of course ia fardu kifayah lah kan. Ilmu fardu kifayah macam ilmu-ilmu yang lain juga. Mesti ada sebahagian daripada umat ini yang mengkhususkan dirinya untuk berkhidmat dalam ilmu tu. So itu mengenai kenal itu lah.
ataupun lingkaran pertama tu, iaitu kenal. Okay. So kita ni masuk ke, kau cakap lingkaran pertama. So ada lingkaran yang lain lagi. Artinya ada lingkaran yang lain kan, lingkaran yang kedua lagi. Jadi dan ada kaitan sebenarnya antara tiga-tiga. Ya, spoiler alert, 3 lah lingkaran. Semua aja 3 lingkaran. Dan ada kaitan yang sangat rapat di antara 3 ni. Dan ada kesan lah. Setiap satu daripada 3 ni arah yang lain. Berkait sebenarnya. Kerana semakin kita ni kenal akan Nabi SAW ataupun yang kita ni semakin kuat lah kalau lingkaran yang pertama ni terhasil dalam diri kita ni, ia akan membuahkan kekuatan yang bertambah juga bagi lingkaran kedua. Dan lingkaran kedua ni ialah apa? Ialah cinta. Dan cinta tu ialah rasa kan, tak emosi, maka tak cinta. Kan lurus. Artinya kita ni familiar dengan konsep itu. Tak kenal maka tak cinta. Tapi kalau bagi selain Nabi SAW, ia possible. Ia sekadar possible sajalah. Ia indah mesti. Indah mesti yang tak kenal maka tak cinta. Pasal ada yang makin tadi kenal makin dari banci. Kan? Kalau orang itu contohnya orang yang jahat lah contohnya kan. Makin tadi kenal makin orang tadi banci. Sebab makin terserlah keburukannya tu kan. Tapi berbeza dengan halnya Nabi SAW. Artinya kalau kita ni kan mengatakan kaedah tak kenal maka tak cinta, yang paling hakiki itu arah siapa? Arah Nabi SAW sahaja. Sebenarnya. So kenapa? Itu tu. Makin kita ni kenal akan Nabi SAW, dan pada diri Nabi SAW itu terkumpul segala kesempurnaan, kebaikan yang berbentuk manusiawi, maka akan menambahkan cinta. Kerana ini disebut oleh Qadi Iyad dalam Syifa, dalam kitabnya Syifa, ya, ia menganalize lah emosi Tuhan. Sebab pertama perlu teringat cinta itu emosi. Ia bukan something yang dapat tani switch on switch off kan. Contoh sukat lah. Disukat tu pun tani sengaja kan enggak benda. Ia something yang berlaku dalam hati orang tu, jiwa tani. So cuma masalahnya kan menghasilkan benda tu. Maka Qadi Iyad dalam menghadapi permasalahan ini, ia menganalisis lah. Ya, cinta tu ya, perasaan emosi cinta tu ia dapat dibalikkan ataupun sebabnya dapat dibalikkan kepada beberapa perkara. 2 paling besar. Artinya ada 2 sebab kenapa kita ni boleh jatuh cinta rasa seseorang ataupun sesuatu. Sebab yang pertama ialah kerana kesempurnaan ataupun kebaikan yang ada arah orang itu. Sama ada kesempurnaan ataupun kebaikan itu berbentuk fizikal ataupun berbentuk sifat maknawi, abstrak. Artinya contohnya fizikal tu jelas kan. Artinya kalau tadi kelauhan ataupun cancerman sesuatu orang atau contohnya, ataupun tadi kelauhan sesuatu tempat, tadi kelauhan sesuatu benda, tadi kan jatuh cinta secara fizikal lah maksudnya. Dan memang pada diri Nabi SAW itu secara fizikalnya, kalau tadi baca kitab-kitab Syama'il yang menerangkan mengenai fizikal Nabi SAW, memang fizikal Nabi SAW itu ialah fizikal yang indah. Itu satu benda yang secara pasti kita dapat katakan. Maka semakin banyak orang itu membaca dan mengenali dan mengetahui mengenai sifat-sifat fizikal Nabi SAW, maka ia akan semakin terserlah keindahan Nabi SAW secara fizikal itu. Dan ada juga kebaikan ataupun kesempurnaan yang berbentuk maknawi ataupun berbentuk akhlak, berbentuk sifat, berbentuk abstrak. Maksudnya macam sifat-sifat yang baik lah kan. Tadi boleh jatuh cinta orang tu kerana sifatnya kan, kita ni ataupun personalitinya. Macam orang tu baik kah contohnya, orang tu dermawan, orang tu berani, orang tu berkarisma contohnya, orang tu berwibawa. Dan kalau kita ni melihat dan membaca dan mengetahui, semakin kita ni kenal akan Nabi SAW, dia punya akhlak dan sifatnya, maka akan semakin terserlah dan semakin jelas keindahan yang ada arah akhlak dan hati batin Nabi SAW itu. Sebab yang pertama yang boleh menjadikan tadi jatuh cinta. Dan sebab yang kedua yang membolehkan tadi jatuh cinta rasa seseorang ataupun sesuatu ialah berdasarkan kepada kebaikan yang ataupun jasa yang telah dibuatnya arah kita ni. Jangan terjauh lah. Kalau kita ni cakap pasal indung saja contohnya, kan biasa kenapa ikatan cinta seseorang tu kuat dengan indungnya? Ia balik semula ke fakta dan hakikat bahawa indung itu telah banyak berkorban dan telah banyak berjasa arahnya.
Atau yang membuatkan ikatan cinta dan kasih itu kuat. Dan dia semesti indong saja. Artinya siapa sih yang pernah berbuat baik arah tadi dan berjasa besar, kawan contohnya, jiran dan lain-lain yang masjid ataupun orang baik arah tadi lah kan. Macam baik orang tu contohnya arah tadi. Tadi kan ada orang hati tadi tu kan ada soft spot lah untuk ke dia. Dan semakin banyak pengorbanan dan jasa yang dibuatnya arah tadi tanpa apa-apa mengharapkan balasan dan lain-lain, ia akan sebenarnya menambah lagi rasa cinta kita ni lah orang tu. Dan Nabi SAW, kalau kita ni lebih tahu dan lebih kenal dari segi apa yang telah dikorbankannya untuk umatnya tu, termasuk kita ni sendiri, maksudnya apa yang telah dipersembahkannya arah kita ni, apa yang telah dikurniakannya arah kita ni, dan apa sih kurnia Allah Ta'ala yang lalu melalui tangannya, maka ia akan menimbulkan cinta ni. Nantinya semakin kita ni kenal, maka akan semakin kita ni sadar rupanya banyak rupanya pengorbanan Nabi ini untuk kita ni. Rupanya contohnya antaranya biasanya yang kita ni dalam hadis, contohnya Nabi SAW setiap malam dalam solat malam ia qiyamul lail, ia mendoakan umatnya, artinya sampai bengkak-bengkak kaki. So benda tu sedikit sebanyak kalau kita ni makin tahu, makin kenal dan makin bertambah pengetahuan kita ni, ia akan menambahkan lagi rasa cinta tu. Dan kalau kita ni lihat kan tadi, ini balik sebenarnya poin qadiyah tu kan, ia ada dua sebabnya. Dan dua sebab itu berkumpul, kedua-duanya ada arah Nabi SAW. Kalau arah manusia lain, kemungkinan dia berkumpul tiga-tiga. Kemungkinan hanya berkumpul sedikit saja. Macam sedikit arah fizikal, sedikit arah sifat, sedikit arah jasa. Ataupun ada yang jasa saja, ataupun ada yang akhlak saja, ada yang fizikal saja. Tapi kalau arah Nabi SAW ataupun dalam kes situasi Nabi SAW, kesemua tu ada wujud. Maka sebab tu macam yang kita tadi, semakin jelas ataupun semakin kuat lingkaran yang pertama, iaitu kenal atau, maka akan membagi kesenaran lingkaran kedua ni. Maka akan semakin cinta kita ni kan Nabi SAW tu. Dan cinta ni memang diperintahkan ataupun dari segi syar'i diperintahkan. Dan artinya macam yang paling jelas hadis yang Nabi SAW nya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, yakni Nabi, lebih dicintainya daripada anaknya, indungnya dan sekalian manusia. Jadi masalahnya tadi masalah mengenai cinta tu perasaan, cuma mana kita ni kan menghasilkan cinta sudah terjawab, which is melalui lingkaran yang pertama tu kan, kenal tu. Dan kenal satu perkara, kenal tu pada dirinya ialah teori ataupun ilmu pengetahuan. Cuma boleh di-amplify benda tu. Boleh di-amplify, iaitu dengan banyak mengenang dan banyak menyebut. Artinya macam kalau tadi belajar something, tadi balik-balik revise kan tu, mengulang-ulang sehingga ia mendarah daging kan. So sama juga untuk menghasilkan cinta tu, pengetahuan tadi tu perlu kita ni selalu ulang dan kenang dan ingati. Dan benda-benda cuma tu ia terhasil melalui majlis-majlis, umpama majlis maulid tadi kan. Yang kita ni buat dalam majlis maulid itu apa? Mengenang dan mengingati kan. Ia adalah untuk mengamplify lagi lingkaran pertama tu, sehingga mengakibatkan ataupun membuahkan lingkaran kedua tu semakin kuat juga. Satu. So ini lingkaran kedua mengenai cinta ni. Satu. Dan macam ni kita tadi, ia ada 3 lingkaran kan. Artinya lingkaran pertama sudah tadi jelaskan, kenal. Dan kemudian lingkaran kedua itu cinta. Artinya lingkaran pertama ia sesuatu yang berbentuk pengetahuan, rasional. Satu. Yang kedua, artinya ia sesuatu yang boleh kita ni carilah dan boleh obtain barang. Ya, boleh kita ni obtain. Dan boleh kita ni pelajari lah. Satu kan, boleh kita ni dengar. Boleh. Ia ada kurang, ia ada lebih, ia ada banyak. Kemudian yang kedua, ia berbentuk emosi, perasaan, emosional. Bukan sesuatu yang dapat tani obtain cuma itu saja. Bukan sesuatu yang dapat tani buat, hadirkan orang on the spot. Indah. Ia perlu asbab, ia perlu sebab, faktor. Dan faktornya yang kita ni balik arah yang pertama kan tadi, pengetahuan. So artinya sudut yang pertama lebih kepada rasional, sudut yang kedua lebih kepada emosional. Dan kedua-duanya diperintahkan sudah hantar yang kata ni. Dan ia akan bawa tadi kepada lingkaran yang ketiga, iaitu
iaitu ikut ataupun ittiba, mencontohi ataupun pencontohan itulah kan. Dia mengikuti Nabi SAW dan mencontohi Nabi SAW dari segi akhlaknya, dari segi perbuatannya, dari segi perkataannya, dari segi perintahnya dan larangannya juga. Itu merupakan lingkaran yang ketiga. Dan yang ketiga ni aku rasa jelas dan mungkin yang biasa ani yang biasa diwar-warkan lah. Ya, ani yang biasa. Role model. Lurus. Kan? Lurus. Mengikuti sunnah contohnya, mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW dan lain-lain. Dan kerana perkara itu perkara yang jelas disebut dalam lebih daripada satu ayat lah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, ia telah taat kepada Allah Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha Fattabi'uni. Tu ada perintah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu cintakan Allah Taala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ittiba' tu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanahan, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu suatu contoh tauladan yang baik. Dan banyak lagi ayat Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada makna ni. Tu aku rasa no debate lah benda tu kan, bahawa kewajipan itu. Ganya apa rahsia untuk kekal ataupun bukan kekal tapi pendorong lah kali, pendorong yang menjadi penguat orang itu dalam mencontohi dan mau sentiasa ikut perintah dan larangan itu. Ia balik semula yang kedua sebenarnya, lingkaran kedua, cinta. Sebab macamnya apa tu namanya, macam dalam pepatah Arab, diorang ada mengatakan yang orang yang mencintai itu akan menjadi hamba kepada yang dicintainya. Masya Allah. Dan ini biasa kan. Maksudku kalau terlihat dalam hal biasa sajalah. Antara tanda ataupun antara kesan yang timbul daripada rasa cinta dari rasa seorang ialah bila mana tadi mula melebihkan orang tu atas diri kita ni, atas kemaslahatan tadi lah, kepentingan orang tu tadi kedepankan di atas kepentingan diri tadi sendiri. Contohnya macam kalau orang tu ada isteri contohnya, dan istrinya apa tu namanya, mengidam, sanggup ya lakinya ni mencari apa yang diidamkan itu walaupun payah macam mana pun lah, diusahakannya. Kenapa? Sebab cinta kan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri diorang sendiri. Dan perkara itu dapat dilihat daripada contoh-contoh sahabat. Contohnya macam ada seorang sahabiah tu, sahabat perempuan, ketika perang Uhud, yang ikut berperang tu tema tu ada lakinya dan ada anaknya, dan kalau ini silap ada ia punya saudara lelakinya. Dan diberitakan arahnya, sampai berita arahnya bahawa tiga-tiga syahid. First yang mendengar tiga-tiga syahid itu, soalannya ialah Nabi macam mana? Artinya dikedepankan nyawa. Memang mudah. Awak jatuh. Tapi awak kalau kita ni melihat tu penzahiran atau kan, ia satu penzahiran cinta yang tulus dan ikhlas daripada sahabat atau akan kecintaan durang Nabi itu. Sebab durang letakkan kepentingan atau Nabi SAW itu melebihi kepentingan diri diorang sendiri. Dan interesting kalau tadi balik semula hadis yang tadi itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kan artinya Nabi SAW nya menyebut cinta seseorang itu mestilah melebihi cintanya arah anaknya dan arah indungnya. Anak itu yang dispesify lah di sana. Kalau tadi pikirkan kenapa Nabi SAW mengkhususkan dua kelompok ni? Sebab kalau dia ada pada diri manusia itulah suatu perasaan cinta arah selain daripada dirinya, kemaslahatan yang melebihi dirinya sendiri, pada kebiasaannya balik arah anak dan indung. Artinya mungkin orang tu boleh cakap yang aku mencintai indungku melebihi diriku sendiri kan, contohnya. Dia sanggup berkorban nyawa dan lain-lain. Dan sebab itu untuk anaknya. Tapi cinta yang dituntut atau untuk memperlihatkan kadar cinta yang sepatutnya dihasilkan kepada Nabi itu, didatangkan contoh itu supaya kita ni tahu mesti Nabi itu melebihi semua tu. Dan sebab tu di antara perkataan yang famous berlegar di mulut para sahabat ialah fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Artinya indungku tu menjadi tebusan untukmu. Artinya contohnya dalam ni untuk kita tahu konteksnya ialah dalam perjanjian lah. Dalam contohnya dalam manulah kalau dia Nabi itu contohnya ditawan dan lalu dituntut tebusan
Apa tebusan yang sanggup dorang bagi, hatta dorang pun sanggup dorang bagi untuk melepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. So bila terhasil cinta yang cuma tu sekali lah arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakah lagi kemungkinan orang itu untuk mengingkari apanya Nabi? Of course tidak kan. Artinya bila terhasil cinta, itu akan menjadi sebab dan pendorong orang itu untuk taat dan patuh arah apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang akan menjadi pendorong arahnya untuk mencontohi apa yang dibutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Macam contohnya Sayyidina Anas bin Malik kalau tidak silap, ataupun Abu Hurairah, antara dua. Dia suka makan labu. Sayur labu. Kenapa? Sebab ini makanan yang pernah dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengenangkan dirinya arah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Itu antara contoh penzahiran cinta lah kan. Maka bayangkan mengenai perintah dan larangan. Of course, artinya orang yang mencintai akan mencuba sedaya upaya untuk tidak melukai. Bukan melukai lah, tapi akan membuat orang yang dicintai itu redha sentiasa. Itu yang akan menguatkan. Sebab itu kita ni lingkaran yang kedua, bila mana ia kuat. Jadi bila mana kuat lingkaran kedua tu, ataupun semakin kuat lingkaran kedua tu terhasil, artinya lingkaran cinta tu, ia akan membagi ke arah lingkaran yang ketiga, iaitu ikut ataupun ittiba' tu. Sebabnya kita ni lagi sekali, semakin kuat cinta orang tu kan, orang dicintainya, maka akan semakin lebih redha dan lebih taat dan patuh lagi arah yang dicintainya tu. Artinya ia akan sentiasa berfikir dan memikirkan macam mana akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka, mana akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni redha, mana kita ni kan mau supaya Nabi ni mencintai kita ni. Cuma tu. Of course yang paling jelas adalah dengan mengikut dia punya perintah dan larangannya lah kan, yang dibuatnya, dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dan yang ketiga ni benarnya ia gabungan di antara perbuatan dan ilmu juga. Apa ilmunya? Semua ilmu yang terbit daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Sebab basically kan ittiba' ni adalah apa? Ittiba' sunnatihi kan, ittiba' sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ni para ulama tadi telah menyusunnya menjadi beberapa ilmu. Ilmu utamanya ialah yang tiga buting itulah, akidah, fikih dan tasawuf. Artinya fikih ialah berbentuk ritual dan perbuatan, dan cuma tujuh contohnya. Tasawuf ia gabungan di antara ahwal batin, artinya cumana kita ni punya keadaan batin ataupun cumana keadaan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan-perbuatan yang mengiringinya, kan, macam daripada perbuatan sunat dan lain-lain. So ittiba' atau lingkaran ketiga ni ia gabungan di antara ilmu. Selepas tadi ilmu, tahu kita ni kan, tadi ada sentimen cinta tadi kan, dan kerana cinta tu yang kita ni aku mau ikut apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ia akan mengantar tadi ke satu persoalan baru. Tapi apanya? Apa sajanya Nabi ni? Apa saja disuruhnya? Apa yang akan ku contohi? Maka masuk dia dulu ke ilmu dulu. Ilmu cumana sebenarnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya contohnya tadi tahu Nabi memerintahkan untuk apa? Itu diketahui daripada ilmu sunnah tu yang terbit daripadanya lah. Artinya Nabi antara memerintahkan tadi untuk percaya kepada Allah Ta'ala bahawa sifatnya sekian. Dan Nabi beritahu kita ni bahawa wajib percaya bahawa kiamat itu ada, dan lain-lain. Ilmu akidah. Nabi memerintahkan tadi untuk sembahyang. Nabi memerintahkan tadi untuk puasa, memerintahkan tadi untuk membayar zakat dan lain-lain. Dan ada satu set of undang-undang lah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai mengatur kehidupan tadi. Itu ilmu fikih. Kemudian ada lagi perintah yang berbentuk mesti sabar, mesti bersyukur. Nabi SAW mesti ikhlas contohnya, dan lain-lain. Itu dipelajari dalam ilmu tasawuf, kan? So ittiba' sunnatihi sallallahu alaihi wasallam perlu kepada ilmu juga. Jadi ia macam walaupun ia barat ke ittiba' ni barat ke perbuatan ataupun ritual, tapi nganya macam yang pernah tadi selalu bincang dalam podcast ini juga lah sebelum ni kan, apa sih perbuatan ataupun amalan itu ia terbina atas ilmu juga. Yes. So kalau tadi bincangan secara umum tadi tiga lingkaran itu. Lingkaran pertama ialah yang ilmu semata-mata. Yes.
Lingkaran kedua ialah yang emosi semata-mata. Lingkaran ketiga ialah gabungan di antara ilmu, perbuatan dan malah sedikit daripada emosi, yakni ahwal batinah tu. Hal-hal kebatinan, maksudnya dari segi perasaan sabar dan syukur dan ikhlas dan jujur kepada Allah Taala tu, yang merupakan perintah Allah Taala juara kita ni kan, yang disampaikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka secara umumnya ini ialah 3 lingkaran ni, dan maka setiap orang mukmin dan muslim yang ingin mengetahui apa kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berpusat ada 3 ni. Gabungan 3 ni lah maksudnya. Dan setiap satu tu macam ni kata ni membagi kesan arah yang seterusnya. Artinya mula daripada kenal, semakin kenal ia semakin cinta, dan semakin cinta ia semakin mau ikut mencontohi dan ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Maka ia dah sudah tu yang kan tadi usahakan 3 ni bin nisbah antara tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tadi melihatkan balik kepada persoalan awal tadi, ada ketani dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berada di tengah tu yang menjadi hubungan itu 3 ni. Artinya hubungan kenal, hubungan cinta, dan hubungan ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir tu kan tadi, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap saat daripada kehidupan tadi, kita sudah takwa tu. Yang di surah Allah Taala tu kan, ittaqullaha mastata'tum contohnya, ataupun ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa maksudnya? Itu tu bila mana setiap kita ni punya perbuatan, perkataan dan malah gerak hati kita ni di setiap saat itu bertepatan dengan perintah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ni mengikut mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap saat, itu sudah takwa yang diperintahkan itu kan. Sebab tidak ada perkara yang timbul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sama ada dari segi perbuatan, perkataan ataupun akhlak, melainkan semuanya merupakan perkara yang diredai Allah Taala dan diperintahkan Allah Taala. Mustahil ada larangan Allah Taala dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu di hujung-hujungnya kenapa hubungan tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat signifikan dalam kehidupan tadi sebagai seorang mukmin. Sebab end goal tadi, di antara end goal kita ni sebagai seorang mukmin adalah takwa. Menghasilkan takwa tu, artinya di mana di setiap saat daripada kehidupan tadi itu hanya dipenuhi dengan ketaatan sahaja. Untuk mencapai itu kita ni perlu kepada ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk ittiba' perlu kepada cinta, dan untuk cinta perlu kepada kenal. So kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ni itu is a big deal. Kirakan is a big deal, bukan orang sebagai orang sampingan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malah ia directly ia berkaitan secara langsung dengan hubungan tadi dengan Allah Taala. Pasal Allah Taala yang berkehendak untuk meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perantara, sebagai pintulah kan. Artinya kalau dalam syair-syair biasa disebut sebagai babullah tu kan, pintu Allah Taala. Maksudnya apa? Sebab kita ni tidak dapat bertaat kepada Allah Taala ni ataupun sampai kepada Allah Taala melainkan melalui pintuan ni. Itu pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, yakni pintu ittiba' tu. Dan untuk ittiba' perlu kepada mahabbah, cinta, dan untuk cinta mahabbah perlu kepada kenal tu, ma'rifah tu. So kesimpulan ataupun poin utama di sini ialah Nabi itu is a big deal lah dalam kehidupan tadi sebagai seorang mukmin tu. Macam tu. Okey. Menarik. Pasal kau cakap tadi ittiba' tu, mengikuti, mencontohi apa tu, kau cakap bukan saja sekadar mengikuti gaya, bahkan yang di highlight tadi ialah sebenarnya mengikuti ataupun mematuhi apa saja perintah untuk berlaku taat dan apa saja larangan yang datangnya daripada Nabi SAW. Pasal kebiasaannya lah, kebiasaannya orang banyak melihat dari segi mencontohi Nabi ini ataupun mengikuti sunnah Nabi SAW ini ialah daripada segi pakaian, daripada segi yang berbentuk adalah gaya lah, fashionnya macam mana saja. Aku kan berjanggut pasal Nabi macam ni. Aku kan misalnya berjalan pakai style Nabi, pakai baju macam ni. Tapi adakah sebenarnya atu intipati daripada ittiba'? Bukan atu saja rupanya. Bahkan ia lagi besar dan lebih fokus kepada mentaati
ataupun mematuhi apa saja suruhannya dan larangan yang datang daripada Nabi SAW. Malah itu yang utama kan sebenarnya. Artinya yang kalau kita ni kan menyusun lah ittiba atau kalau tadi kumpul lah semua perbuatan-perbuatan yang boleh dikategorikan sebagai ittiba Nabi SAW. Tadi kan dapati bahawa ia berbeza-beza dari segi keutamaannya. Of course yang menjadi keutamaan ialah apa yang wajib itu kan, yang fardu itu. Apa yang wajib atau yang paling utama. Atau yang apa itu namanya menjadi perkara utama yang sepatutnya kita ni ikut daripada Nabi SAW itu, membuat segala perkara yang wajib ataupun perkara yang fardu dan meninggalkan segala yang haram. Kemudian baru masuk yang seterusnya, perkara yang sunat contohnya. Artinya ibadah-ibadah yang sunnah yang digalakkan dalam syarak, artinya dibagi pahala kalau dibuat. Kemudian baru yang seterusnya dari segi adab Nabi SAW contohnya, ataupun cara bergaul yang bisai kan, artinya berbentuk adab. Dan kemudian baru yang seterusnya lagi tiba dari sudut yang lain, dari sudut yang kena gelar perkara-perkara seharian contohnya, artinya perkara-perkara seharian macam gaya berpakaian, makanan dan lain-lain. Yang mana itu termasuk dalam ittiba, tapi ia ada susunan juga. Jadi seperti mana perkara lain dalam kehidupan tandingan dan dalam ilmu juga, prioriti itu satu perkara yang perlu kita ni highlight lah. Dan sebab bukan satu perkara yang bijak kalau sekiranya kita ni memprioritikan perkara yang indah prioriti dan mengabaikan perkara yang utama. Kan contoh. Jadi artinya kalau kita ni kan mengusahakan lah kita ni punya ittiba Nabi SAW, ikut prioritinya juga, ataupun sekurang-kurangnya atau yang sepatutnya lah. Of course akan ada sumpah di sini dan sana lah, itu confirm. Tapi sekurang-kurangnya dalam diri kita ni tu, dalam percubaan dan usaha kita ni tu, kita ni tahu mana yang prioriti, mana yang indah prioriti. Satu. Dan benda tu perlu berilmu itu tu, atau yang bapat ilmunya juga dalam ittiba tu kan, untuk memprioritikan ataupun satu ilmu juga. Hanya orang yang belajar dan mengetahui ilmu-ilmu syarak sahaja yang dapat menentukan prioriti itu kan, mana yang sepatutnya dan mana yang indah. Artinya poinnya mau balik juga kepada ilmu pengetahuan. Mau indah memang balik juga semula kepada ilmu pengetahuan. Sebab ittiba ujungnya ialah perbuatan, dan perbuatan sebelumnya ialah pengetahuan dulu. Mau indah cuma tu. So mungkin itu saja kali. Tapi sebelum habis ada satu kali lagi yang aku rasa perlu diulas. Bila mana ni kita ni semakin cinta orang tu kan Nabi SAW, maka semakin kuat juga ittiba'nya kan Nabi SAW kan. Mungkin ada orang akan timbul persoalan dalam dirinya. Kita ni setiap hari ada buat maksiat contohnya. Setiap hari ada tinggal perkara yang wajib contohnya. Adakah perkara tu bererti kita ni tu indah cintakan Nabi SAW? Kan? Artinya boleh jadi ada orang terfikir macam tu. Ada orang terfikir yang hanya orang-orang yang indah berdosa saja yang boleh dikatakan sebagai cintakan Nabi SAW ni. Adakah eksklusif lah macam tu. Tapi yang kita ni indah. Cumanya saja cinta tu belum sempurna sahaja. Artinya boleh kena orang tu cintakan Nabi SAW dan ia bermaksiat masih boleh, ataupun perkara tu berlaku malah. Apa dalilnya? Pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat ni namanya Nu'aiman, Sayyidina Nu'aiman, sahabat Nabi SAW. Ia malah dihukum kerana minum arak. Dia basically sahabat ni radhiyallahu anhu, ia ketagih minum arak itulah, dan ia masih belum mampu untuk meninggalkan kebiasaannya tu. Cumanya asal saja ia minum arak, ia mendengar rela hati dihukum lah, maksudnya ia mau dihukum tu kan. Maka bila balik-balik tu, sebahagian sahabat yang lain ada mencela ke dia lah. Diorang cela Nu'aiman ni. Makanya Nabi SAW jangan kamu cela ke dia ni, kerana ia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya boleh kena berkumpul di antara perasaan cinta ke Nabi SAW dan Allah Ta'ala dengan perbuatan maksiat, boleh berkumpul sebenarnya. Cuma berarti saja cinta tu indah sempurna, belum sempurna. Kerana bila mana cinta tu sudah sempurna, pada ketika tu baru setiap perbuatan dan perkataan dan gerak hati itu nada yang indah seiring dengan perintah orang dicintainya tu. Tapi kita ni manusia yang masih berdosa, adakah maksudnya tertutup pintu cinta kan Nabi Allah tadi? Indah. Artinya cuma yang perlu diusahakan ialah, ataupun yang perlu kita buat ialah mengusahakan lagi
saja. Mengusahakan kenal, mengusahakan menambah pengetahuan tentang Nabi, mengusahakan menambah kecintaan tentang Nabi, dan mengusahakan untuk menambah lagi lepas itu ittiba' tu. Artinya jangan jadikan itu sebab untuk putus asa lah. Itu pulang sebab takut orang salah faham ataupun menyebabkan orang putus asa bila mana tadi menyebut kaitan itu kan. Kadang-kadang orang salah faham macam artinya dia tak ada chance ni kita ni kan dikira sebagai mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni indah juga. Malah yang ghalibnya ataupun yang kebiasaannya memang cinta tu tidak akan sempurna lah. Kan kecuali beberapa yang terpilih lah, maksudnya yang dirahmati Allah Taala. Yang penting yang perlu di-highlight ialah usaha tu. Sebenarnya tadi berusaha berjalan, insya-Allah Taala kita ni akan ataupun usaha tu yang akan dipandang oleh Allah Taala lah. Macam tu. Dan daripada kisah Sayyidina Nu'aiman tadi, kan ia berlaku maksiat, ia melakukan maksiat, tapi ia dengan rela hatinya apabila ia minum saja ia rela untuk dihukum, dan ia mengakun. Dan itu menunjukkan bahawa ia ada usaha untuk menyempurnakan cinta. Lurus. Dia sentiasa berada dalam keadaan memperbaiki diri itu kan. Jatuh. Artinya ini termasuk dia ke satu masalah yang biasa juga. Janganlah kita ni ambil remeh. Ya. Kita ni masuk ke masalah yang biasa ditanya orang. Ya. Macam tu aja kalau kita ni taubat, so ni buat lagi. Kita taubat, dia buat lagi. Yang macam kalau maksiat tu balik-balik kita ni buat. Macam tu. Dan ini soalan yang biasa dipertanyakan dan dipersoalkan lah. Dan pada kebiasaannya soalan macam ni, ia datang daripada hati yang benar-benar ingin orang kan mau berubah tu. Tapi masih lagi ada kelemahan dan tertarik kepada maksiat tu kan. Makanya kita ni ia ada dua perkara. Satu, jangan sesekali putus asa daripada bertaubat, daripada balik semula lah, daripada mengusahakan kita ni supaya orang kalau boleh tadi tinggalkan maksiat itu. Jangan berhenti daripada mengusahakan itu walaupun terjatuh balik-balik. Dan yang kedua tepinya, yang penting juga ialah jangan timbul dalam hati itu rasa remeh, meremehkan maksiat yang tadi buat itu. Kalau boleh, dan kalau boleh lah, malah wajib kita ni di setiap kali berlaku maksiat itu, keadaan tadi itu masih sama, iaitu merasa dahsyat dan merasa takut akan apa yang tadi buat itu, sehingga itu yang akan dorong tadi untuk bertaubat secepatnya. Dan kemudian kalau jatuh lagi, perkara yang sama akan berlaku. So mekanismenya cuma tu. Artinya kita ni kalau boleh ataupun mesti caranya kita ni tu mengawal kita ni punya pandangan hati itu supaya kita ni masih lagi merasa basar sebenarnya yang tadi buat itu, maksiat itu. Dalam masa yang sama, benda tu indah menghalang tadi daripada meneruskan daripada bertaubat itu. Kerana Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat hamba-hambanya ni, dan maha pengasih dan lagi maha penyayang. So ini yang masuk kepada dua konsep yang penting dalam tasawuf itu, which is khauf sama raja tu kan. Balance di antara khauf, takut kerana Allah Ta'ala, dan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau barat setampik, contohnya khaufnya barat, rajanya hilang, boleh membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan siapa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, memang orang termasuk daripada kalangan orang yang rugi dan telah mendapat kecelakaan, seperti dalam Quran. Dan kalau dia rajanya barat, khaufnya nada, akan membawa kepada meremehkan Allah Ta'ala tu, malah macam buruk adab terhadap Allah Ta'ala, sehingga kita pulangkan orang meremeh-remehkan perintah dan larangan Allah Ta'ala. Pun satu perkara yang sangat-sangat buruk juga. Dan malah diceritakan bahawa itu di antara asbab su'ul khatimah, meremeh-remehkan maksiat yang dibuat itu. Bukan membuat maksiat itu sebab kepada su'ul khatimah, tidak. Tapi itu apa yang berlaku dalam hatinya bila mana meremehkan maksiat yang dibuatnya, itu antara sebab utama seseorang itu dikurniakan su'ul khatimah, seperti mana yang ulama. Jadi sama je dalam hal ni lah kan. Ya, kita ni tahu bahawa kita ni punya cinta tu belum sempurna dan masih ada cacat celahnya. Tapi itu yang menghalang tadi daripada mencuba untuk memperbaharui kita ni punya rasa cinta tu dan rasa rindu orang Nabi SAW tu, yang mudahan dengan itu akan membuahkan hasil dan menambah ittiba' tadi Nabi SAW tu kan. Dan itu sebenarnya tujuan perkara-perkara macam Maulidur Rasul ni diadakan tu, untuk
yang terbincangkan keseluruhan ni lah. 3 tu. Menghasilkan 3 tu sebenarnya. Jadi untuk yang part 2 ni kita ni lebih barat ke core-nya lagi lah kan. Artinya macam part pertama lebih ia mulai daripada something yang luaran lah kan. Perbuatan murid itu sendiri kan. Tapi part yang 2 tadi masuk ke core-nya yang utama lah. Kenapa ataupun part pertama ada kenapa. Ada. Tapi ni kenapa yang lebih dalam lagi daripada tu lah. Kenapa lebih kenapa? Kenapa lebih kenapa macam tu. Awak macam tu. Dan rasanya atau sejak kali mungkin ada sejak part yang kedua ni. Yap. Alhamdulillah. Dan, dengan usaha kita ni untuk menghasilkan 3 tu, kenal, cinta, dan ikut dengan usaha untuk mencapai 3 tu, insyaAllah kita ni tidak akan walk alone. Dan kita ni akan memperoleh Victory True Harmony, Victoria Concordia Crescent, dan mudahan juga ni sesi podcast ni termasuk sebagai satu usaha untuk me-amplify ataupun mengusahakan 3 lingkaran ni lah yang kami buat ni untuk mencapai glory. Tapi jangan tak kalau sudah glory. Okay, so itu saja. Terima kasih kepada semua pendengar podcast ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di special episode yang akan datang mungkin dalam membincangkan perkara-perkara ataupun peristiwa-peristiwa yang besar di dalam agama kita ni. Dan untuk itu, sehingga berjumpa lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye bye.